قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih kepada Ustazah dan juga bahagian pengurusan SPAK atas penganjuran program-program keilmuan ataupun kita panggil booster lah. Booster harian kita. Setiap pagi, setiap petang ada booster. Yang mana booster itulah membantu untuk sentiasa kita rapatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma minta maaf semalam saya tak dapat nak join ataupun nak memberi sedikit pengisian. Tak dapat nak masuklah membantu untuk memberi pengisian kerana ada program. Apapun itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Malam tadi sempat saya tengok sekejap satu kitab yang namanya Riyadhus Salihin. Sangat-sangat masyhur Riyadhus Salihin. Saya buka tuan-tuan, buka begitu saja tuan-tuan. Yang saya mengharapkan malam tadi tu kalau sempat saya masuk, saya buka rupanya diberikan ataupun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya jumpa satu bab. Bab apa tuan-tuan? Bab tawaduk dan juga rendah diri pada seseorang mukmin. Maka saya bawalah satu perkara, iaitulah perkara nak cerita tentang tawaduk ini tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Tentang inna akramakum indallahi atqakum. Allah dah cerita macam-macam orang. Allah dah cerita macam-macam jenis makhluk dan sebagainya. Apa pun itu, Allah highlightkan satu perkara, iaitulah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang terbaik di kalangan manusia dan makhluk Allah adalah hanya orang yang bertakwa, kata Allah. Cuma persoalan besarnya adalah siapa yang boleh ukur takwa seseorang? Siapa yang boleh ukur takwa seseorang? Tak ada tuan-tuan. Perempuan yang rahmati Allah. Sebab itu, kemuliaan itu hanya boleh diketahui dan difahami dan itu adalah satu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak boleh berbangga sedikit pun dalam diri kita. Sehingga disebutkan perkataan ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riya itu merupakan sebahagian daripada kufur ataupun syirik dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tahap itu, walaupun Allah sebut dah takwa itu adalah orang yang paling mulia, apa pun itu tetap juga Allah kata siapa yang berbangga-bangga tentang diri dia seolah-olah dia adalah orang yang paling bertakwa, maka dia adalah orang yang mengkufurkan Allah. Sehingga itu gitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, tak boleh kita berbangga dengan amalan seseorang yang lain sekalipun. Tengok dia baik sangat, kita rasa bangga dengan amalan dia. Tengok anak kita tu baik sangat tuan-tuan. Alhamdulillah anak saya ni baik sangat. Kita berbangga dengan anak ataupun amalan anak kita itu. Sebab tujuan sebenar, tujuan kehidupan kita bukan nak berbangga dengan anak. Bukan tak boleh bangga dengan anak tuan-tuan. Silakan. Cuma dengan amalan itu bukan kita perlu berbangga dengan amalan dia. Apa yang kita perlu kejar adalah akramakum indallahi atqakum. Kita yang perlu jadi orang bertakwa, bukan anak. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah, siapa guru Al-Quran terawal di Mekah? Ni nak cerita kemuliaan tuan-tuan. Siapa persoalan ni? Siapa guru Al-Quran terawal di Mekah? Kalau dalam sejarah dia sebut namanya Khabbab bin Arash. Khabbab bin Arash ini hebatnya ataupun mahirnya dia dalam Quran, sehingga dialah orang yang mengajar Fatimah bintul Khattab, anaknya Sayyidina Umar Al-Khattab. Fatimah bintul adik beradiknya Sayyidina Umar.
Fatimah bintu Al-Khattab, adiknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka Khabbab bin Arash inilah orang yang mengajar Al-Quran ataupun mengajar pembacaan Al-Quran kepada beliau. Bahkan kata ulama dalam kisah tersebut, dia bukan sahaja mengajar Fatimah bintu Al-Khattab, bahkan juga beliau itu sampai tahap ketika itu mengajar pula suaminya, adik kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Khabbab bin Arash ini? Dia adalah seorang Bani Manzum. Minta maaf, siapa adiknya Fatimah? Siapa suaminya Fatimah binti Al-Khattab ini? Siapa suaminya siapa suaminya ipar lah. Siapa adik ipar Sayyidina Umar. Begitu bahasanya kan. Kalau kita nak tengok tuan-tuan. Adik ipar Sayyidina Umar ni dia Bani Manzum. Manzum ni, Bani Manzum, Bani ataupun puak kumpulan yang sangat kaya. Bangsawan. Dahlah bangsawan kaya pula tu. Dahlah kaya berbahasa dengan bahasa yang sangat baik dan cantik. Siapa antara Bani Manzum ni tuan-tuan? Orang Bani Manzum ni antaranya Sayyidatina Khadijah. Sebab tu Sayyidatina Khadijah ini dia sangat, kita panggil apa? Sangat orang ramai sangat terpengaruh dengan dia. Dia dah sangat kaya dengan kecantikan dia lagi, dengan bahasa dia yang sangat lembut, berbudi bahasa dan sebagainya, maka Bani Manzum ni sangat-sangat kaya. Bahkan mereka ini, Bani Manzum ini tuan-tuan, ketika zaman jahiliyah lagi, era zaman jahiliyah lagi, mereka ini sudah boleh membaca dan menulis bahasa Arab. Nak tengok, nak cakap Bani Manzum ni hebat sangat. Tapi akhirnya, bila datang, Nabi sebut, Allah sebut, inna akramakum indallahi atqukum. Akhirnya mereka ini, Bani Manzum ini, rupanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajar oleh Khabbab yang datangnya daripada Bani Habsyah. Habsyah ni tuan-tuan, Bani Habsyah ni Bani yang bawah lah, kita sebut bawah lah, kasta kan, bawah-bawah gitu. Bahkan Bani Habsyah ini bukan daripada orang Arab. Orang yang bukan Arab, yang tak pandai tulis bahasa Arab pun, yang tak pandai waktu itu zaman era jahiliyah mereka ini, mereka tak pandai pun tulis bahasa Arab. Mereka tak pandai pun membaca bahasa Arab. Tapi akhirnya Habsyah inilah yang menguasai tajwid dan akhirnya mengajar pula bangsawan Arab yang lebih hebat daripada beliau sebelum ni. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada juga dalam kalangan Quraisy yang Nabi selalu minta, dalam kalangan Quraisy itu ada juga kalangan yang Nabi selalu minta untuk membacakan Al-Quran. Nabi duduk diam-diam, kalau dengan Sayyidina Bilal tu Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, arihna bis-salah. Kata Nabi kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, rehatkanlah kami ini dengan solat. Maka Bilal bangun, solat 2 rakaat. Bilal bangun dengan iqamah dan sebagainya. Adapun kalau dalam pembacaan Al-Quran, maka Nabi selalu sebut, ya Abdullah ibn Mas'ud, wahai Abdullah ibn Mas'ud. Tuan-tuan, untung sangat tuan-tuan jadi orang yang membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Maka Abdullah ibn Mas'ud ini selalu sangat membacakan Al-Quran depan Nabi. Nabi minta sangat, jangan datang sini bacakan Al-Quran. Sampai sahabat pun duduk dengar bacaan Al-Quran beliau. Tapi rupa-rupanya tuan, Abdullah ibn Mas'ud ni juga daripada kalangan Habsyah. Nak cerita pasal kemuliaan. Kemuliaan itu, kemuliaan yang dicampakkan oleh Allah itu, hanya Allah yang tahu. Seperti mana Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi lebih layan orang miskin daripada orang kaya. Nabi itu sifatnya lebih layan orang miskin daripada orang kaya. Tapi ada satu masa ketika tuan-tuan, Nabi itu pernah layan Abu Jahal yang ketika itu diasak oleh Abu Jahal dengan soalan-soalan yang intelek. Abu Jahal ni bijak tuan-tuan, bijak sangat. Cuma dipanggil Abu Jahal tu kerana dia melawan Nabi SAW. Abu Jahal ni dia sangat bijak. Zaman kalau di Bani Quraisy itu, bahasa kita panggil dia macam doktor lah. Dia doktor lah, dia lah profesor. Bahasa dia sangat-sangat manis dan hebat. Sehinggalah dia suka melayan Nabi. Suka layan apa tuan-tuan? Dia suka tanya Nabi SAW. Aina Allah? Mana Allah? Dia suka tanya soalan-soalan yang memang kadang-kadang kalau kita kena soalan tu, kita tak boleh nak jawab dah.
Maka Nabi SAW pernah berbahas dengan Abu Jahal. Maka ketika mana berbahas itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, datang Ibnu Maktum, Abdullah Ibnu Maktum. Datang tanya soalan kepada Nabi SAW, wahai Nabi, Aina Allah? Masalahnya Ibnu Maktum ini kisah masyhur juga. Ibnu Maktum ini, dia dalam keadaan buta. Dia ni buta, tuan-tuan. Datang-datang, maka dia tak nampak apa yang berlaku. Dia tak perasan pun yang dia tengah, Nabi SAW itu tengah berbahas dengan Abu Jahal dan sebagainya. Maka dia tanya je, Ya Rasulullah, Aina Allah? Mana Allah? Yang Rasulullah sebenarnya ketika itu pun sebenarnya. Ketika itu Nabi pun sebenarnya nak jaga situasi dan juga keselamatan Ibnu Maktum. Tak naklah Abu Jahal nampak dia terlampau Islam sangat yang akhirnya nanti dia kena bunuh. Maka Rasulullah diam. Rasulullah kata tak apa. Kau dudukkan dulu. Didudukkan dulu Ibnu Maktum dan kemudian dijawab soalan-soalan hebat daripada Abu Jahal. Maka kemudiannya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi itu memikirkan keadaan Ibnu Maktum ketika itu, yang didudukkan tu, Ibnu Maktum buta, takut nanti dianiaya oleh Abu Jahal selepas daripada berjumpa dengan Nabi SAW. Akhirnya Allah tegur juga. Tetap juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Abasa. Sebab melayan orang yang nak saja-saja nak tanya soalan untuk perli. Abu Jahal tanya soalan untuk perli saja. Maka Nabi duk layan sungguh-sungguh orang yang perli Islam ni. Orang yang nak perli Islam. Aina Allah? Mana Allah? Betul ke Allah tak ada tangan? Betul ke Allah ni? Bukan ke bumi macam ni? Di perli-perlinya Islam. Maka Nabi layan dia dulu. Abu Jahal itu dulu. Berbanding Ibnu Maktum yang akhirnya Allah keluarkan satu surah khusus untuk tegur Nabi SAW. Abasa wa tawalla. Tanya untuk menafikan Islam. Maka diturunkan satu surah Abasa wa Tawalla. Sebab apa tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kemuliaan itu bukan diukur pada bahasa. Abu Jahal itu bahasanya sangat cantik. Ibnu Maktum ni nampak kurang ajar, tuan. Datang-datang dia tepuknya Nabi. Tepuknya bahu Nabi SAW. Aina Allah? Tiba-tiba tanya begitu, kurang ajar, nampak-nampak kurang ajar, tuan-tuan. Tapi akhirnya Allah tegur. Yang perlu diutamakan adalah akramakum indallahi atqakum. Allah nampak siapa yang lebih mulia, maka utamakan orang mulia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bacalah Abasa ini, bacalah dalam solat sekalipun. Sebab Abasa ini didikan supaya kita ni tak selalu tengok orang pada luaran saja. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kemuliaan ini ada beberapa bab yang dikeluarkan dalam Riyadhus Shalihin ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya disebut dalam bab kemuliaan, walaupun orang itu mulia, tapi tetap juga dilarang oleh Allah untuk memuji lebih-lebih. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi. Wa in antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia, kalau rasa nak puji orang, jangan puji lebih-lebih, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tuzakku anfusakum. Bahkan kata Allah, jangan duk puji diri sendiri. Ini cerita kemuliaan, tuan-tuan. Sebab apa kata Allah? Huwa a'lamu biman ittaqam. Sebab Allah sahaja yang tahu siapa yang paling mulia sekali. Sebab Allah sahaja yang tahu siapa yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita boleh tengok satu kisah. Kisah Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ini, dia macam kisah Ashabul Kahfi, tuan-tuan. Dalam ni banyak kisah. Ada beberapa kisah yang mungkin kadang-kadang kita tak terbaca pun. Maka ada satu kisah namanya Ashabul A'raf. Dalam suratul A'raf. Diceritakan bagaimana mereka ini memuji-muji sangat orang lain. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun, kata ashabul a'raf. Orang-orang yang ada di atas masa tu menyeru beberapa orang kafir. Dia orang ni zaman ashabul a'raf ini, tuan-tuan. Mereka ini banyak memuji orang yang kaya.
Dia sama macam kisah Ashabul Kahfi. Kita kenal Ashabul Kahfi itu dengan masuk gua, tuan-tuan. Tapi ada cerita dia sebalik ni. Orang-orang A'raf ini, kaum A'raf ini, dia suka nampak orang yang kaya. Jadi siapa yang kaya itu, maka dia dekatlah dengan mereka. Begitu. Maka Ashabul A'raf ini sampai satu tahap, apabila masuk dalam neraka, dia sama, tuan-tuan, dengan kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi pun samalah. Ashabul Kahfi ini, kalau kita tengok suratul Kahfi itu nanti, memang ada kisah yang menceritakan bahawa mereka berdebat di dalam neraka nanti. Sampai nak masuk neraka, tuan-tuan, mereka mula memuji, mula mengeji satu sama lain. Dulu kau tu lah. Kau tengok, kau pandang dia tu. Dulu kita ni duk memuji sangat kita punya ulama. Zaman Ashabul Kahfi ada ulama. Ulama mereka itulah yang menolak Ashabul Kahfi ini sehingga Ashabul Kahfi terpaksa keluar. Ulama, tuan-tuan, zaman kita ni zaman fitnah pun akan berlaku yang sama. Ulama itu akan dibuang-buang. Maka kisah Ashabul A'raf itu pun begitu. Lebih kurang begitulah. Sehingga nanti sebelum masuknya titian sirat, waktu itulah Ashabul A'raf, Ashabul Kahfi duk keji ataupun berbalah-balah. Sehingga kata ulama dalam tafsiran surah ini, tuan-tuan, yang dimuliakan Allah, nanti di akhirat kita akan diuji dengan psikologi dan fizikal. Tengok orang lain dah lepas, kita duk tunggu lagi. Ini kata ulama dalam tafsiran surah Al-A'raf ni. Kalau kita beratur nak beli nasi lemak, duk panjang sangat pun boleh stres. Kemudian bila dah datang tu, nak beli habis pula. Kan? Ataupun nak beli tu, tinggal sikit begitu. Kita itu beratur lama pun boleh stres, tuan-tuan. Apatah lagi yang beratur di akhirat sana. Sampai tahap nanti umat-umat terdahulu dirakamkan dalam beberapa kisah. Umat-umat terdahulu sampai duk tanya kenapa lama sangat ni. Rupanya umat Muhammad SAW pun tak settle lagi. Siapa yang akan dihisap dulu? Umat Muhammad. Tapi kerana umat Muhammad ni yang dihisap ini terlalu lama, sampai umat lain pun tanya, kenapa lama sangat ni? Sampai dia orang tanya, tu siapa tu? Mereka ni berbincang-bincang, tuan, tu siapa tu? Tu siapa tu? Maka dia orang kata, itulah orang yang hidup 60 tahun. 60 tahun hidup je, tuan-tuan. Tapi cukup lama mengira ataupun dihisap ketika itu, sehingga mereka pun tak tahan lah tanya. Kemudian dah lama-lama, ini cerita fizikal ataupun kisah Ashabul A'raf ini yang sampai dah tak tahan dah. Duk lama sangat tunggu, maka dia tengok keliling. Tuan-tuan, kita di mahsyar itu seperti keadaan sekarang. Cuma keadaan yang sangat takut itu menyebabkan kita jadi tak betul, tak jadi macam gila, jadi macam stres sangat. Sehingga kita tak perasan pun orang lain. Tapi ada keadaan. Di situ ada orang bertanya-tanya, siapa tu? Tu dia tu orang yang hidup 60 tahun tu, 60 tahun je tapi lama sangat tu, dia kira sangat. Macam tu. Sehingga kita pun 60 tahun pun dah lama sangat. Sampai bertahun-tahun ataupun lama sangat nak tunggu dia lepas untuk masuk syurga ataupun neraka, apatah lagi kita yang hidup sampai 1000 tahun, kata golongan-golongan terdahulu. Maka ketika itu, tuan-tuan, orang-orang yang tunggu-tunggu ni, dia sampai boleh tengok. Ni yang disebut oleh ulama. Ketika itu di padang mahsyar, didera semuanya sekali. Psikologi dan juga fizikal mereka, iaitulah ketika mana tengok umat Muhammad itu dicampakkan masuk ke neraka. Maka dilihat dan takutlah mereka. Dan ketika tengok orang masuk ke syurga tanpa hisap, dapat fast track masuk tanpa hisap, maka mereka pun seolah-olah rasa macam tak layak sebab hidup 60 tahun. Begitu kan? Hidup 60 tahun. Kemudian dihisap terlalu lama sehingga ada yang digendam sekejap masuk neraka. Digendam sekejap. Kemudian dimasukkan ke syurga. Dan itu hanyalah untuk golongan ataupun kalangan umat Muhammad SAW. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dapat fast track masuk tanpa hisap. Memang sabit lah. Memang ada golongan yang masuk tanpa hisap. Kalau tengok Isra' Mi'raj itu, Nabi SAW meriwayatkan satu hadis, Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, nanti ada dua golongan ahli syurga. Tengah duduk Nabi jalan-jalan itu, tiba-tiba Nabi kata, ada dua puak pula. Nabi tanya Jibril AS, siapa tu? Maka kata Jibril, dua-dua puak orang ni, dua-dua kumpulan ini adalah orang yang masuk syurga.
Tapi kenapa satu ramai satu sikit, kata Nabi SAW, maka Sayyidina Jibril sebut, satu golongan yang sikit itu adalah orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, dan golongan yang ramai itu adalah orang yang masuk syurga dengan ditahan-tahan syurganya. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga surah kisah Al-Kahfi itu. Yang dulunya dia orang hina-hina Ashabul Kahfi ni, akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ulama mereka itu yang masuk ke neraka dulu. Masuk ke neraka dulu, dan kemudiannya orang yang mengikut ulama itu dah maki-maki hamun dah ulama itu, sehingga mereka pun akhirnya dicampakkan masuk ke dalam syurga. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita tawaduk ataupun rendah diri tadi. Apa pun itu, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam kalangan orang yang paling mulia, hanya Allah yang tahu. Tapi tuan-tuan, ada satu yang Allah bagi clue, iaitulah orang yang paling bertakwa. Ada orang yang paling mulia di kalangan kita adalah takwa. Takwa itu perlu dikejar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu, takwa ni dia ada satu yang namanya ujian. Takwa ni, nak capai takwa, dia ada satu namanya tujuan. Ada beberapa ulama gariskan panduan. Kalau nak jadi takwa, maka dia ada perlu selari beberapa perkara. Yang pertamanya ujian. Yang keduanya kena jadi orang yang bersabar atas ujian. Yang ketiganya mesti jadi orang yang at-tawwabun. Jangan jadikan dosa itu membuat kita putus asa. Ustaz, saya nak jadi orang bertakwa, Ustaz. Boleh, silakan. Tapi orang bertakwa tak pernah rasa diri dia berdosa. Bukan tak pernah berdosa. Tak pernah putus asa dengan dosa dia. Kalau tuan-tuan tengok orang bertakwa, dia akan lebih rasa berdosa berbanding orang biasa. Orang biasa ni kalau tak pakai tudung, dia cuma cakap je. Tahu dosa. Tahu dosa. Dia tahu dosa dia, tapi dia tak cuba untuk larikan diri daripada dosa. Orang bertakwa sehingga tahap kalau Al-Quran itu terjatuh sekalipun, sedangkan dalam hukum fiqh, Quran jatuh itu kalau tak sengaja, maka tidak mendatangkan dosa. Angkat je lah. Angkat tanpa air sembahyang, silakan. Maka bagi orang bertakwa, tuan-tuan, ia merupakan satu kesalahan yang sehingga tahap dia boleh rasa sebab dan menangis sangat, rasa macam ya Allah bersalahnya dia dek kerana tidak awal-awal menahan ataupun tidak awal-awal meletakkan Al-Quran tu di tempat dia. Tapi tuan-tuan, berdosa ataupun rasa berdosa yang sangat-sangat itu bagi orang bertakwa tidak membuatkan mereka itu berputus asa. Jangan jadikan dosa itu membuat kita putus asa. Jangan ada yang membuat kita putus asa. Solat kita lambat. Banyak sangat lambat. Solat tahajud kita tak dapat. Kita tak sempat nak berdoa. Tiba-tiba accident baru nak solat. Jangan rasa putus asa dengan dosa, tuan-tuan. Yang namanya manusia itu berdosa lah. Maka taubatlah. Suka tidur masa waktu subuh. Suka ngumpat orang, suka menipu. Dan sebagainya. Bercakap dengan orang asyik nak tipu je sebab nak berbangga diri. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebab apa? Sebab tak ada takwa, maka dia rasa diri dia yang paling hebat sebab dia tak nampak apa yang ada di sisi Allah. Suka sangat cerita pasal orang, akan ada satu saat, tuan-tuan, Allah ketuk hati dengan ujian. Allah ketuk hati dia dengan pintu taubat. Semua orang akan dapat. Taubat, tuan-tuan, akan ada satu saat. Taubat itu akan memberi kekuatan kita untuk buat baik. Akan tiba satu saat. Taubat itu akan membuatkan kita rajin solat. Cuma kalau kita nampak sahabat kita begitu, tuan-tuan, dia diketuk-ketuk dengan ujian. Kereta rosak. Kereta kedua accident. Jatuh pula handset. Tiba-tiba patah pula kaki suami. Datang bertempuh-tempuh ujian. Tuan-tuan kena maklum. Ataupun kita kena maklum, tuan-tuan. Ulama sebut. Maksiat akan mengurangkan harta. Maksiat akan mengurangkan kecukupan. Jadi tuan-tuan, ketika mana sahabat kita ataupun kita sendiri diketuk-ketuk dengan ujian, ketahuilah bahawa Allah sedang panggil kita untuk kembali pada Allah. Akan ada satu saat, taubat itu akan memberikan kekuatan kita untuk berbuat baik. Kalau ada sahabat kita yang diketuk-ketuk, kita perlu tambah ketukan itu, tuan-tuan. Tanya dia, sebut dengan dia, kembalilah pada Allah. Kembalilah pada Allah. Ketukan itu akan membuatkan dia di sisi Allah itu tiba-tiba darjatnya naik. Jangan jadikan dosa membuat kita putus asa daripada segala hal.
Semua orang berdosa. Semua orang akan berdosa, bahkan harus dan mesti dan wajib berdosa. Semua orang. Tak ada manusia yang tak berdosa sampai Ar-Rasul SAW sebut, kullu ibnu Adam khata'. Semua orang berdosa. Cuma tugas kita adalah untuk menjadikan diri kita orang bertakwa dan juga menjadikan orang lain duk takwa juga. Rasa takwa tu. Bukan kita seorang-seorang. Kullu ibn Adam khata'. Jangan duk ngutuk dia. Dia buat salah sikit, kita ngutuk. Tu satu perkara yang berlawanan dengan sifat kemuliaan tadi, tuan-tuan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi SAW sebut, kullu ibn Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi SAW, memang semua orang buat dosa. Tapi nak tahu tak? Sebaik-baik orang yang buat dosa itu adalah at-tawwabun. Orang yang sentiasa bertaubat. Maka kata ulama, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap orang yang nak jadi takwa, setiap orang yang nak sampai tahap takwa itu, maka Allah akan uji dia supaya dia itu sentiasa menjadi orang yang bertaubat. Kalau kita tak diuji untuk sentiasa dijadikan orang yang bertaubat, tuan-tuan, koreksi diri. Sebab kita kadang-kadang Allah saja capaikan kita tahap mukmin je. Allah dah bagi dah. Ni nak capai tahap takwa ni, aku saja bagi dia sekian. Saja bagi dia buat dosa sikit. Maksudnya langgar kita punya satu keinginan yang sangat kuat, maka kita terbuat dosa. Maka ketika itu Allah panggil tawabin, taubat. Taubat sebab orang beriman, kalau dia buat dosa, dia sedar dia buat dosa. Dia tahu dia sedang buat dosa. Tapi pergerakan dia seolah-olah tak boleh hentikan. Yang kadang-kadang disalahkan Allah. Kenapa Allah bagi aku juga buat maksiat? Sedangkan ketika itu, tuan-tuan, ketika mana dia menjadi orang at-tawabin, orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah Allah sedang cuba angkat dia menjadi seorang yang sangat bertakwa. Bila bertakwa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyak cebisan-cebisan takwa itu akan mempengaruhi diri kita. Antaranya tawaduk. Seperti mana kisah tawaduknya Nabi SAW ataupun manisnya wajah Nabi SAW ketika mana diberikan ujian. Rasulullah ini adalah orang yang paling banyak menangis dan ketawa, kata Nabi, kata riwayat Nabi SAW. Bahkan Nabi itu SAW, kalau ketawa sekalipun, dia selalu menutup mulutnya, baginda SAW. Ini kisah orang takwa, tuan-tuan. Siapa yang ada takwa, yang dimuliakan oleh Allah dengan ketakwaan, yang Allah muliakan dia di sisi Allah, maka Allah akan jaga sifat-sifat dia. Sehingga tahap orang yang bertakwa ini, dia ada satu percikan cahaya pada muka dia. Sehingga kalaupun dia tak handsome, tuan-tuan, kalaupun dia tak handsome, orang akan nampak dia cantik. Kalaupun dia itu tak ada rupa, orang akan nampak dia manis sangat. Gitu, tuan-tuan. Sebab takwa ataupun kecantikan ataupun kemuliaan itu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Sayyidina Bilal itu menyebabkan Nabi itu rasa rehat dengan dia. Arih Nabi solat. Tengok Bilal, ya Allah, rasa rehat sangat sampai nak solat. Bangunkan kami, wahai Bilal, solatkan kami. Solat bersama kami. Sampai begitu, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi itu ataupun tahap takwa itu, ada beberapa keadaan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis sahih Bukhari dan juga Muslim. Ada satu kisah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku berjalan bersama Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik. Maka ketika itu Nabi SAW sedang memakai satu selendang ataupun ridak. Kita panggil ridak lah. Ridak yang dililitkan di leher daripada Najran. Najran ini adalah golongan yang agak kasar lah. Kita panggil macam golongan Afrika, Mesir begitulah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ridak Najran ini tepi dia kasar. Dia, kalau Malaysia tak ada. Malaysia ni banyak masuk yang Yaman punya. Jadi Najran ini tepi dia benangnya kasar dan macam kapet punya. Kasar dan keras. Maka ketika mana Nabi SAW memakai ridak tersebut, datang seorang Arab Badui. Datang daripada belakang, ditariknya ekor kedua-dua ridak Nabi SAW. Sehingga Anas bin Malik kata, aku nampak bekas tepi hujung selendang itu berbekas, berut apa kita panggil, berbekas pada leher Nabi SAW. Sebab tarik kuat sangat sampai kemerah-merahan muka Nabi SAW.
Maka Arab Badui itu dengan tak ada rasa bersalah datang pada Nabi SAW, lepas tarik dia kata, "Hai Muhammad, keluarkan satu perintah. Cakap ataupun keluarkan satu perintah agar aku ini diberi sebahagian harta Allah daripada apa yang ada pada kamu." Dia seolah-olah nak cakap macam Nabi ni kaya, duk kahwin dengan orang kaya. Jadi keluarkan satu perintah aja. Separuh daripada harta Nabi akan jadi harta dia. Badui tu minta macam tu tuan. Kurang ajar sangat. Kurang ajar sangat. Dia nak cerita takwa tadi tuan-tuan, kemuliaan tadi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu Nabi itu terdiam sekejap. Dengar sallallahu alaihi wasallam, dengar permintaan Badui itu. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, betul. Semua harta itu kepunyaan Allah. Dan aku ni hambanya, hamba-hamba sahaja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab kamu dah berbuat kasar pada aku, maka kerana kamu sudah berbuat kasar kepada aku, maka aku harus mendapat balasan setimpal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kau dah buat kasar pada aku, maka sepatutnya aku dapat satu benda yang setimpal dengan apa yang kau buat. Maka jawab orang Badui tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tak mungkin, tak mungkin. Kenapa tak mungkin, tuan-tuan? Maka orang Badui kata tadi, sebab engkau itu tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dimuliakan Allah akan merasa mulia bila bercakap dengan orang yang dimuliakan Allah. Orang yang dimuliakan Allah akan rasa mulia bila dia bercakap dengan orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tahap begitu, Badui itu pun rasa seperti dimuliakan, walaupun ketika itu dia senang sakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah lagi kisah-kisah yang lebih ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kena seperti kisahnya orang bertakwa ini, sehingga tahap makhluk-makhluk lain pun, percikan takwa itu menyebabkan makhluk lain pun menundukkan diri dia kepada kita. Kan kata Allah dalam surah Ar-Rahman tadi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Dua perkara ni sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun yang sujud dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala akan sujud dan tunduk kepada orang yang bertakwa, seperti kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Ingat tak kisah Nabi Musa alaihi salam? Tahu tak kisah dia? Ada satu kisah Nabi Musa. Kita kenal dah Nabi Musa alaihi salam ni macam mana. Garang sangat. Garang tu garang, tuan-tuan. Garang dengan makhluk biasa. Sampai kita pernah cerita, dia pernah tumbuk seseorang sehingga mati. Tumbuk mati dah. Tapi satu kisah yang mengejutkan Nabi Musa alaihi salam ini, tunduknya ataupun hebatnya dia, ataupun tunduknya makhluk lain terhadap Nabi Musa alaihi salam. Sehingga tahap satu hari malaikat maut datang kepada Sayyidina Musa alaihi salam. Turun nak cabut nyawanya Nabi Musa alaihi salam. Cabut nyawa ni. Ni dah sampai tahap ataupun dah sampai masanya Nabi Musa wafat, maka turun dah malaikat maut, turun jumpa Nabi Musa alaihi salam ketika itu. Bila Nabi Musa nampak seseorang ataupun nampak malaikat maut ketika itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maka Nabi Musa alaihi salam tampar malaikat maut. Tampar, tuan-tuan. Tampar bukan tampar biasa, tampar sehingga tahap disebut dalam riwayat Sahih Bukhari. Ini kisah ataupun sahih yang diletakkan dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dan Muslim, dualah Sahihaini. Disebut ketika itu, ketika mana Nabi Musa alaihi salam tampar malaikat maut ketika itu, terkeluar biji mata malaikat maut sampai terkeluar. Orang bertakwa, orang yang Allah muliakan dia, maka Allah muliakan dia dengan segala makhluk sekalipun. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah, akhirnya mereka maut jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, terkejut dengan tindakan tersebut. Dia ngadu kepada Allah, wahai Allah, macam mana aku nak cabut nyawa orang ni? Dia pergi tampar pula aku. Ketika itu, maka Allah sembuhkan semula mata malaikat maut, malaikatul maut ketika itu, dan turun kembali kepada Nabi Musa alaihi salam, dengan Allah sendiri yang mewahyukan kata-kata kepada Nabi Musa alaihi salam, sebab Nabi Musa ini adalah orang yang boleh bercakap terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata, baik dia datang untuk cabut nyawa, maka ketika itulah malaikat pun Nabi Musa alaihi salam kata, "Mehlah cabut nyawaku sekarang."
Cuma aku nak nyawa aku itu dicabut ketika mana aku berada di sekian-sekian tempat. Maka Allah benarkan perkara itu berlaku. Maka Nabi Musa alaihissalam wafat di tempat yang dia nak. Tuan-tuan, itu semua cebisan daripada takwa. Cuma janganlah pandang rendah pada Nabi Musa alaihissalam. Maksud saya, kenapa beliau tampar? Adakah beliau itu tidak rela nyawanya ditarik? Tidak, tuan-tuan. Kata Al-Khuzami dalam tafsiran hadis tersebut, kata beliau, ketika itu Nabi Musa alaihissalam menampar malaikatul maut itu kerana dia masuk rumah tanpa izin. Masuk terus. Ingat tak malaikat maut macam mana ketika mana dia nak cabut nyawanya Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW tengah baring-baring, tuan-tuan. Tengah sakit begitu. Batuk-batuk pingsan bangun, batuk-batuk pingsan bangun. Sehingga Sayyidatina Aisyah itu mengusapkan muka Nabi SAW dengan air dan sebagainya. Apa yang terjadi, tuan-tuan? Malaikat maut datang ketika itu dengan sangat-sangat beradab. Apa yang terjadi? Masuknya malaikat maut ketika itu dengan ketukan pintu. 3 kali, tuan-tuan. Kali pertama malaikat maut kata Assalamualaikum. Maka Nabi ketika itu tahu dah malaikat maut. Tengok siapa tu. Kemudian bila Nabi nak arahkan malaikat maut itu masuk, Nabi pengsan kembali. Bila pengsan, tuan-tuan, Aisyah kata tak boleh. Nabi tak nak ada orang kacau. Maka malaikat maut pergi. Malaikat maut kerana rindunya kepada Nabi ketika itu, kerana percikan-percikan takwa itu, tuan-tuan. Kerana rindunya kepada Nabi ketika itu sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah pun orang yang bertakwa, maka dia boleh nampak juga malaikat maut datang. Bila datang malaikat maut ketika itu, maka dijelmakan diri dia sebagai seorang pemuda untuk menampakkan adab dia ataupun suka dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka Nabi pengsan dan dia keluar semula. Sampai kali ketiga barulah Nabi itu mampu untuk bercakap dan dibenarkan malaikat maut itu masuk, dan akhirnya berlakulah kewafatan Nabi SAW. Itu semua, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah cebisan-cebisan ataupun tawaduknya seseorang yang menyebabkan Allah tundukkan makhluk lain kepada kita. Tawaduk, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak. Mulia ini, dia banyak tadi saya sebut. Mulia itu antaranya orang yang tawabun. Orang yang tawabun, orang yang sentiasa memohon taubat kepada Allah. Orang yang sentiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga itulah ataupun ketukan-ketukan itulah merupakan cara untuk Allah lemparkan rasa rindu dia kepada hamba tersebut. Adapun ada satu lagi dalam takwa itu, tuan-tuan, iaitulah tawadhu'in, tawadhu', menundukkan diri ataupun tidak meninggikan diri ataupun merasa diri itu selalu rendah. Tawadhu', merasakan diri itu sentiasa tidak berguna kerana ada sentiasa orang yang melebihi kita, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makhluk lah. Ada kuasa yang lebih hebat daripada kita, diri kita lain, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya suka nak sebut sebab sekarang ni dalam fasa peralihan ataupun fasa-fasa fitnah dalam Facebook dan sebagainya, itu satu perkara yang agak kurang positif. Antaranya tawaduk dalam perkataan. Tawaduk dalam perkataan ni banyak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Antaranya potong cakap. Ini salah satu ulama gariskan. Orang yang tidak tawaduk, orang yang tidak ada sifat tawaduk dalam diri dia, adalah orang yang suka memotong perkataan orang. Kata ulama, potong cakap orang itu bermakna kita tiada tawaduk dalam diri kita. Iaitulah makna lainnya adalah kita sedang berbangga dengan diri kita. Ini bahasa orang yang tak tawaduk. Cuba tengok kisah Nabi SAW. Nabi macam mana Nabi mencelah dalam percakapan. Ini nak cerita tawaduk, tuan-tuan. Tawaduk, apa lagi tadi? Tawabun, ujian. 3 perkara ni nak jadikan kita orang bertakwa. Allah dah sediakan benda ni untuk semua orang. 3 ni, 3 perkara. Tawaduk, tawabun, tawabun orang bertaubat, tawaduk rasa rendah diri, dan satu lagi Allahumma salli ala Muhammad, ujian. 3 ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, semuanya, semua makhluk yang bernama manusia akan dilemparkan 3 perkara ni. Tidak lain tidak bukan untuk menjadikan orang itu bertakwa, iaitu dah capai tingkat takwa ataupun capai tingkat kemuliaan paling tinggi. Macam mana Nabi SAW tawaduknya, tuan-tuan? Macam mana Nabi mencelah?
Walaupun ketika mana dia bercakap, beliau SAW itu bercakap dengan orang kafir. Ada satu kisah namanya Utbah bin Rabi'ah. Datang untuk offer macam-macam kepada Nabi SAW supaya Nabi itu berhenti berdakwah. Nabi ketika itu dia tetap layan. Layan apa offer-offernya itu sehingga Utbah itu cakap ayat yang last sekali. Kalau kamu ada berhajat dengan harta, kami sanggup kumpulkan segala harta Quraisy untuk beri kepada kamu. Kalaulah kau nak jadi raja, maka kami boleh tabalkan kamu sebagai raja Quraisy. Kalau nak perempuan, ini ayat yang paling apa kita panggil sensitif lah, sensitif. Kalau nak perempuan, sebab kau tu kahwin dengan orang tua je kan. Begitu tuan-tuan. Sampai dia ngutuk Nabi. Nabi ni tuan-tuan, tawaduknya dia diam je tuan-tuan. Kalau nak perempuan, sebab kau tu kahwin dengan perempuan tua, maka kami boleh kumpulkan gadis-gadis cantik. Seperti mana yang kau tahu, Quraisy itu mempunyai gadis yang sangat cantik. Perkataan terakhirnya yang menjadikan makin teruk tuan-tuan. Makin kata-kata yang menyakitkan hati adalah, kalau kamu tolak tawaran, aku akan cari bomoh dan tabib terbaik dalam semenanjung Arab untuk merawat kau. Nak kata Nabi tu gila sallallahu alaihi wasallam. Utbah ini tuan-tuan, dia sebaya dengan Abdul Muttalib. Sebaya dengan atuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, Utbah bila Utbah tu dah nak habis bercakap tentang perkara tadi tu, maka Nabi tanya dulu. Last sekali bila tengok reaksinya dah nak habis, barulah Nabi sambung. Barulah Nabi tak potong cakapnya itu, maka Nabi tanya dulu. Panggil guna gelaran, wahai ya Abul Walid. Wahai Abu Walid, wahai atuk, ataupun wahai bapa kepada ayahku. Dah habis cakap ke? Kalau dah habis cakap, boleh tak aku pula nak bercakap? Tuan-tuan, tengok bagaimana Nabi SAW itu mencela. Maka kemudiannya bila dibenarkan Nabi bercakap, maka Nabi pun baca Hamim, Kitabun Fussilat. Nabi baca surah Hamim, surah Fussilat, sehinggalah ayat 38. Sampai ayat 38 itu, ayatnya ayat sujud sejadah. Maka ketika habis Nabi baca ayat 38 itu, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pun sujud. Ketika mana Nabi sujud, Utbah pun sujud sama. Lama mana Nabi sujud, Utbah pun ikut sujud lama. Utbah faham ayat tu tuan-tuan sebab dia orang Quraisy, maka dia sujud sama, kemudian maka dipanggil Nabi SAW. Tuan-tuan bacalah surah Fussilat itu yang berceritakan apa yang Nabi nak sampaikan sebenarnya dalam Islam. Maka habis sujud itu bangun, maka Nabi kata, dan maka Utbah kata, kalau itulah cara kamu berdakwah, kalau inilah ajakan kamu, maka teruskanlah. Cuma satu je Utbah ni kata, jangan aku harapkan, cuma jangan kacau dan jangan ganggu berhala-berhala kami. Kemudian dia balik kat kaum dia, kemudian dia panggil semua kaum Quraisy, dia kata, wahai kaum Quraisy, janganlah kau kacau Muhammad dah. Janganlah kau hantar aku sebagai utusan untuk atau fofu lagi pada Nabi SAW. Jangan kacau Muhammad dah. Sebab kalau kata Utbah, sebab kalaulah dia menang sekalipun, maka Quraisy juga yang menang. Kalaulah dia kalah sekalipun, maka kita Quraisy ini yang sekali akan kalah. Sama begitu sehingga dia bukan tak mampu lawan Nabi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana tawaduk tadi. Sifat berlemah lembut tadi tuan-tuan, yang menyebabkan orang lain pun nak rasa berlemah lembut dengan kita. Sikap rendah diri itu yang akan menyebabkan percikan itu terpercik kepada orang lain, dan akhirnya datang tawaduk juga kepada orang tersebut, yang akhirnya tawaduk itu adalah bibit-bibit pertama yang menunjukkan ataupun membuatkan seseorang itu akan menuju kepada takwa, akan menuju kepada keimanan, dan akan menuju kepada keislaman. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bahaya potong cakap orang ni kan. Ayat tak habis, kita dah berteka-teka sendiri, kita kena potong, kemudian kita tunjuk pula bangga diri kita seolah-olah kita yang paling tahu. Benda ini semua berlaku kebanyakannya di meja kopi lah, mesyuarat kedai kopi yang tak ada agenda. Kata Al-Imam Ghazali, baliklah jangan layan orang yang duduk kedai kopi ataupun orang yang ada mesyuarat tapi mesyuaratnya itu tak ada agenda dan tak ada chairman. Tak ada orang yang mempengerusikan, sebab itu bazir masa. Lepas satu bab, sebabak yang lain, akhirnya tak ada keputusan, tak ada catatan,
yang akhirnya membawa kepada bangga diri dan pemahaman sendiri. Baiklah kita bercakap seperti Nabi SAW yang akhirnya tawaduknya itu menyebabkan orang lain pun tertunduk dan berasa bertawaduk. Yang akhirnya dia bawa pula sifat tawaduk itu kepada kaumnya sehingga dia menjerit kepada kaum dia. Tak payah kacau Nabi, kalau kita menang, kalau dia menang, kita menang. Kalau dia kalah, maknanya kita kalah juga. Sampai tahap begitu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tawaduk itu lawannya takabur. Siapa yang ada padanya takabur, maka adanya padanya riak. Siapa yang ada padanya riak, maka ditarik daripadanya sifat-sifat takwanya, sifat-sifat berimannya, semua sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, 4 sifat tersebut, yang akhirnya kata Nabi SAW, takabur dan riak itu merupakan satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, moga bermanfaat untuk hari ini. Minta maaf sangat, semalam dan hari ini saya sangat kelang kabut sikit. Moga-moga memberi manfaat dengan kisah-kisah sejarah dan juga takwa ataupun kemuliaan untuk hari ini. Jadi saya serahkan semula kepada Ustazah untuk Okey, baik. Ada persoalan ke daripada jemaah? Sila kemukakan kepada Ustaz. Jika ada persoalan, boleh kemukakan sekarang. Saya rasa macam dah tak ada, Ustaz, ya? Baik, betul. Assalamualaikum, Ustaz. Ada? Okey, silakan. Satu, minta maaf lambat. Macam ni, kan Ustaz kata orang yang tawaduk dia banyak ujian kan. Jadi Ya, siapa betul. yang tak ada ujian tu, yelah setengah orang tu memang tak ada ujian. Patut macam mana kita rasa perasaan kita. Kadang-kadang kita tengok ada ujian, aku tak ada ujian. Jadi kita Baik. rasa macam tak inilah kan. Allah tak sayang ke apa ke kan. Baik. Dia ujian ni dia kena pandang dengan pandangan ujian lah. Sebab ujian ini bukan datang dengan kesusahan selalu. Kadang-kadang ujian itu datang dengan kesenangan. Kadang-kadang ujian itu datang dengan keberjayaan seorang anak. Kadang-kadang ujian itu, dia ada orang yang datang ujian dengan sebab ujian itu nak kembalikan kita pada Allah. Seperti mana kisah Nabi Yusuf AS. Tengok Nabi Yusuf AS. Akhirnya menjadi raja di satu tempat, yang akhirnya ujian ataupun perasaan adik-beradik yang Nabi Yusuf Allahumma salli yang di Mesir itu, yang akhirnya adik-beradik lain itu terasa kembali kepada Allah kerana kekayaan keberjayaan Nabi Yusuf. Ujian begitulah. Ujian itu bukan mesti kesusahan, ujian kadang-kadang dengan kesenangan, tapi ujian itu menarik kita kembali kepada Allah. Kadang-kadang ujian itu ada ujian peribadi. Contoh, ujian yang saya sebut sebelum ni lah. Kadang-kadang Allah sahaja tak nak bagi kita bangun tahajud. Kadang-kadang Allah sahaja tak nak bagi kita puasa Isnin Khamis. Tuan-tuan, kita sampai kadang-kadang tak sarapan sampai pukul 3 petang. Tapi kita tak nak puasa. Itu semua satu ujian yang Allah sahaja bagi. Tak payahlah orang ni, tak payah. Sebab dia rasa macam dia yang paling. Dan itulah yang namanya takabur. Takabur itu yang akan menarik ujian itu supaya kita panggil Allah tak lemparkan ujian tu pada kita. Begitulah. Jadi takut apa jadi istidraj apa macam mana? Istidraj, betul. Istidraj. Terima kasih, Ustaz. Memanglah kan Ustaz kan, setiap ujian tu memang ada pada diri kita semua orang. Betul. Sama ada ketika senang ataupun susah, semua ada ujiannya. Dia kena faham macam tu je. Bila ada rasa taubat, itulah namanya ujian. Bila rasa nak kembali, itulah namanya ujian. Begitulah. Ya, sampai mati pun kita ada ujian. Di saat-saat akhir, ketika roh dicabut, pada halkum pun masa tu pun ada lagi ujian. Ujian, betul. Ujian tetap ada. Sampai ke tahap kita nak mati tu ada lagi ujiannya. Okey, ada lagi soalan dari jemaah? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak itu respon soalan yang macam tadi, tapi dia lain sikit. Dia macam kalau kita diberi ujian, kita selalu sakit dan sebagainya kan, itu adalah untuk kifarah untuk menyuci dosa kita, betul Ustaz? Baik, betul. Kalau kita tak pernah sakit, sihat dan
adakah itu dosa-dosa kita tak apa macam tadi dicuci dosa macam kita ni Tuhan tak itukan kita. Macam mana Ustaz? Begitu. Baik. Macam saya sebut tadi, dia satu hari ataupun dalam kehidupan manusia, dia tak pernah rasa sedih. Tak pernah. Ataupun kadang-kadang ujian itu datang dengan rasa kosong. Kita duit banyak sangat duit. Tapi rasa kosong, tak tahu nak buat apa dengan duit. Sebenarnya itu ujian. Allah panggil. Tak tahu nak buat apalah dengan duit. Kosongnya hidup. Allah panggil tuan-tuan. Panggil baca Quran. Panggil bagi duit. Panggil itu ujian. Panggil untuk kembali pada Allah. Cuma ujian ini, dia perlu buka minda. Ujian ini perlu lapang dada. Kalau tak ada lapang dada, contoh kalau orang accident macam saya sebut tadi pun, kereta rosak sampai 2 biji, handset pula pecah, suami patah kaki pula. Kalau dia tak fikir tu panggilan Allah, maka orang tu takkan anggap tu ujian. Dia takkan rasa tu ujian. Dia cuma rasa macam, tak apalah, ni lumrah hidup lah, biasalah sesekali. Takkan rasa begitu tuan-tuan. Jadi ujian itu kena pandang benda lain. Kadang-kadang kosong itu satu ujian. Kadang-kadang anak tak balik pun satu ujian. Ujian-ujian itulah yang menyebabkan kita kena kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu adalah panggilan Allah. Itu apa sahaja yang kita rasa macam Allah panggil, itulah namanya ujian. Tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Seterusnya ada lagi? Sementara ada kesempatan ni. Okey, saya rasa dah tak ada lah Ustaz ya soalan tu. Okey, semua dah jelas. InsyaAllah jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Nazim atas perkongsian pencerahan ilmu tentang takwa, tawaduk kan? Kemuliaan, takwa dan kemuliaan ya Ustaz ya. Okey, tajuk kita pada pagi ini, dan semoga perkongsian ilmu itu memberikan sedikit sebanyak, membantu kita, memberikan penjelasan dan kefahaman buat kita semua insya-Allah dalam menghadapi hari-hari kita. Dan saya mewakili pengurusan, mohon maaf jika ada salah bicara pada saya yang seperti itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih atas kesediaan para jemaah sekalian hingga ke akhir majlis ilmu ini. Dan bagi menangguhkan perkongsian ilmu kita ini, mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah nasuah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, golongkanlah kami daripada golongan orang-orang yang bertaubat ya Allah. Jadikanlah ujian itu ujian untuk kembali kepada Engkau ya Allah. Bukakanlah hati dan kepala kami dan fikiran kami untuk kembali kepada Engkau ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk sentiasa kembali kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa. Dan kemudiannya nampakkanlah apa yang benar itu benar ya Allah. Apa yang salah itu salah ya Allah. Sehingga kami nampak ujian yang datang. Apa sahaja bentuk ujian yang kadang-kadang kami tak perasan itu merupakan satu ujian dan panggilan yang akhirnya kami nampak itu adalah panggilan kerinduan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kifarah wa suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah. Inna amalu wa amal salihat. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Ustaz.